أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة ومباركة من عند الله تعالى. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Imam ahli jawatan ketua masjid, para alim, para jemaah dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita pada bab, masih lagi pada bab kafarah. Qala musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'na wa lumihi fi darainin amin. Ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Iaitu pada bab kafarah tidak mengqada puasa pada tahun yang sama. Ya. Seseorang yang tidak berpuasa bulan Ramadan. Ni kita dah tak jauh ni. Kita bulan apa ni? Sekarang ni bulan Islam. Kita duk ingat Januari ya. Jamadil akhir. Nak akhir dah ni. Jamadil akhir pun duduk kata akhir dah. Ya. Duk berapa dah? 20? Berapa Jamadil akhir? Saya pun lupa. 23. 23 Jamadil Tsani. Jamadil Tsani tu Jamadil akhir lah. Jamadil ula, Jamadil Tsani. Lepas tu Rejab, Syaban, Ramadan. Ramadan kalau bulan Masihinya berapa bulan? Bulan 3, 10 ke 12? Lebih kurang gitulah. Kira awal bulan 3 lah. Kita boleh baca gitulah. Ya. Dekat-dekat nak pertengahan bulan 3 tu. Tak lama dah. Seseorang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan kerana musafir ataupun sakit, wajib mengqadakkan puasanya pada tahun yang sama, iaitu sebelum datang bulan yang berikutnya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ni ayat ni memang kita dah famous dah. Ya. Nanti bila masuk je Ramadan, terus je syahrul Ramadan allazi unzila fizil Quran hudan linnas bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat tu imam baca selalu. Ya, ayat tu kita baca. Tak apa, memang tu lah ayatnya. Tetapi interpretasi ayat tu dibaca saban tahun, adakah kita ada value added, nilai tambah daripada Ramadan yang lalu dengan Ramadan yang datang? Apa kesan Ramadan yang dahulu? Cuba kita cek sebelum kita terima Ramadan yang akan datang ni. Ya, Ramadan tu tak datang, cuma kita tu sampai ke tak sampai? Satu. Yang keduanya, ada tak perbezaan kita kesan daripada Ramadan yang dulu? Kesan kebaikan lah. Kesan tak elok jangan duk fikir, jangan duk buat. Yang terbaik, adakah nilai ibadah kita bertambah daripada terkesannya Ramadan? Sebab tu Ramadan tu Allah Ta'ala wujud dia setiap tahun kerana nak develop pertambahan kebaikan dari semasa ke semasa, dari segi bacaan Qurannya, dari segi ilmunya, dari segi sedekahnya, dari segi ibadat-ibadat yang lain. Ada tak nilai tambah? Begitu. Kalau dia sama aja, maknanya kita masih berada pada paras yang sama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang dulu. Rugi. Kena ada pertambahan, kena ada wawasan untuk pertambahan ibadat. Kerana itulah yang menjadi, kita kata, puyuh nasi kita nak jawab dengan Allah Ta'ala di hari akhirat kelak. Tu tak ada apa dah kita ni. Kerja kita ada, duit kita ada, anak kita ada, rumah kita ada, kereta kita ada, penyakit pun kita ada, semua kita ambil. Tetapi nak selesai di akhirat kelak, bila nak berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla di yaumil hisab, maka nilai tambah tadi kita perlu kerana nak menggandakan ibadat kita. Baik. Maka disebut di sini, faman kana minkum maridan, maka siapa di antara kamu yang sakit, marid.
au ala safar, yang bermusafir. Fa'idatun min ayyamin ukhar. Saya nak cerita sikit-sikit. Baca ayat ni, dia banyak ada orang keliru tentang safir ni, tentang musafir. Dia memang ada di sisi fuqaha perbezaan pandangan di dalam melaksanakan ibadat ketika musafir. Namun begitu ada yang kadang salah faham. Dia dah balik musafir, duduk, contohnya dia duduk sinilah. Pergi mana, Johor Bahru. Dia dah balik. Dia faham bahawa musafir ni pandangan sisi Syafi'i 3 hari. Tapi dia pergi sehari. Dia kata ada bela lagi 2 hari. Dia buat jamak qasar dah sampai rumah dah. Dia buat lagi. Sampai hari ketiga dia kata baru habis. Itu salah faham. Dia habis perjalanan di sisi pandangan Syafi'i. Dalam perjalanan, habis saja. Musafir itu habislah cerita dia. Habis dah. Selesai lah. Ya? Yang mana yang sedang kita berhadapan tu selesai. Ya? Balik sampai sini Zohor. Semayanglah Zohor. Ya? Ada yang paling nanya sampai sini hari Jumaat. Dia tahu dengan Jumaat. Dia buat Zohor dengan Jumaat. Dia bangun Asar. Dia kata kerana tak habis lagi 3 hari. Ataupun tak habis lagi 5 hari. Satu pandangan di sisi Imam Ahmad. Salah pahaman tu. Pandangan 3 hari 5 hari. Itu betul. Pengamalan tu salah. Dia masih lagi dalam musafir. Okey lah. Baik. Dalam ayat ini menceritakan 2 keadaan yang Allah Ta'ala tidak jatuhkan dosa kepadanya. Diberikan kelonggaran. Boleh tidak berpuasa kerana sakit dan musafir. Namun begitu wajib menggantikan semula dengan maksud qada pada audah. Dia kata fa'iddatun. Iddah bi'audah. Maknanya ulang semula puasa tadi pada bulan yang seterusnya. Habis 1 Syawal, dia boleh clearkan puasa dia. Baik. Maka orang ini tidaklah dikenakan kafarah. Kalau dia berpuasa, dia berpuasa pada tahun yang sama. Mana melepasi Ramadan, tidak datang Ramadan yang akan datang. Adapun satu penyakit lain, terutamanya bagi kaum ibu yang datang atau kaum perempuan muslimat yang datang bulan, ya, pada bulan Ramadan, dia kena ganti puasa. Semayang je yang tak perlu diganti. Puasa tetap kena ganti. Dia faham bayar. Hak ni bahaya. Ya, kena selesaikan. Ataupun mereka yang bersalin pada bulan Ramadan, melahirkan anak pada bulan Ramadan, sudah pasti dia tidak berpuasa kerana nufasa. Waladah wa nufasa, mana nifas dan wiladah tu, selesai sahaja benda tu, dia tetap kena ganti pada tahun yang sama. Apabila dia masuk pada tahun yang kedua, dia kena kafarah, tetapi puasa tetap kena ganti. Double lah. Bukan double puasa tu. Puasa tu kalau tinggal sehari lah. Tetapi gandaan kafarah tu kena ganda. Puasa tu tidak. Kalau 3 hari, 3 hari. Kalau 10 hari, 10 hari lah. Dia begitu. Jika dia melengah-lengahkan qada puasa hingga masuk bulan Ramadan berikutnya, dia berdosa dan wajib dikenakan kafarah di samping mengqadakkan puasa tersebut. Yang ni orang selalu salah faham. Dia ingat bila dia bayar kafarah, dia sudah selesai. Dia ada duit ni kan. Kecuali orang yang terlantar yang tidak ada harapan untuk sihat. Tak ada harapan. Duk memang terlantar. Memang bedridden. Orang ini memang dikenakan kat dia. Memang dia dah tidak diwajibkan puasa dah. Sakit. Dia memang kena makan ubat. Dan dia tidak ada kemampuan untuk berpuasa. Orang ni Allah bagi ampun kat dia. Ya. Bayar kafarah. Bayar dia punya. Bayar fidyah dia. Selesai. Bilangan kafarah akan bertambah mengikut pertambahan tahun. Iaitu jika dia melengah-lengahkan qada puasanya. Ya. Qada puasa tu dia lengahkan. Sehingga masuk pada bulan Ramadan yang berikutnya. Ya. Wajib dikenakan 2 cupak bagi setiap hari tidak berpuasa, di samping mengqadakkan puasa baginya. Orang tak keliru sangat tentang 2 cupak pada setiap satu kali tinggal. Tetapi orang tak nak ganti puasa yang ditinggalkan. Ini penyakit.
Sebab itu kafarah kena, puasa pun kena, sihat walafiat kena. Ya. Orang yang tidak mengqada'kan puasa kerana sakit dan berterusan sakit, ya, sehingga masuk bulan berikutnya, tidak wajib dikenakan sebarang kafarah kecuali mengqada'kan puasanya saja. Ini satu hal. Jika dia mati setelah mampu mengqada', dia mati sebenarnya mampu mengqada' puasanya, tetapi dia tidak melakukannya, walinya sunat mengqada'kannya. Wali ni siapa? Anak, ya, anak dia. Siapa lagi? Bapak saudara dia. Bapak saudara dia larat lah. Bapak saudara dia pun dah bedridden, tak perlulah. Wali ni adalah suami ke tak boleh? Ya? Suami dari satu pandangan dia boleh meniatkan kalau dia berada kesihatan. Ya, yang terbaiknya wali ni anak lah. Anak lah yang terbaiknya, anak paling baik. Anak-anak ataupun saudara mara dia, saudara daging dia, adik-adik terdekat dia. Ya? Jika walinya tidak mengqada'kan puasa tersebut, wajib diberi makan kepada orang fakir daripada harta peninggalannya, iaitu secupak makanan asasi macam kita beras lah. Ya? Setiap hari puasa yang ditinggalkannya, 10 hari 10 hari lah, 20 hari 20 hari lah. Ya? Dengan ini kafarah tersebut melepaskan tanggungjawab si mati di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kita kena pastikan orang yang kita jaga tu mak kita ke ayah kita ke, berkaitan dengan puasa ni kita tahu, kena ambil tahu lah, kena ambil cakna anak-anak, kerana kita tak nak dia tersekat, tersangkut apa-apa ibadat dengan Allah Ta'ala yang bersifat wajib. Ya, baik. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala man mata wa alayhi siyam shahrin falyut'im anhu makana kulli miskinan. Ada cerita dah kat sini hadis yang jelas daripada Ibn Umar radhiyallahu an, katanya siapa yang mati yang tidak mengqada' puasanya selama sebulan, hendaklah diberikan makan bagi pihak kepada orang yang miskin, iaitu secupak bagi setiap hari. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ma matat wa alaihi siyaman anhu alaihi. Daripada Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mati yang tidak mengqada' puasanya, walinya hendaklah mengqada' bagi pihaknya. Ada yang wali dia kena mengqada'kan bagi yang memang dah dia mampu, lepas tu dia mati, yang tu kena qada'. Yang ni dia memang tak mampu, dia boleh sahaja membayarkan fidyah kepada si mati tadi di atas berapa hari yang dia tinggal masa hayat dia. Kafarah kerana tidak mampu berpuasa bagi orang tua. Ini orang tua yang sakit, dia perincikan balik. Orang tua ataupun orang yang berusia, tak kira lah orang tua, ada pun orang muda tapi berpenyakit. Ada tak? Ada. Saya biasa jumpa, masa tu arwah mak saya dialisis. Saya terkejut, depan saya tu ada umur 17 tahun dah dialisis. Orang dialisis ni ada part yang dia ada, kalau dia usia dia muda lagi, dia agak cergas sedikit berbanding dengan usia yang sudah tua. Tetapi ada kala dia kena makan dan cucuk insulin dan sebagainya, ya. Jadi itulah menyebabkan dia tak boleh berpuasa. Ada. Jadi ya, kebanyakannya orang tua yang berusia. Namun kalau orang muda sekalipun dia sakit, bila kata masalah sakit, dia tidak kira usia, ya, sakit saja, ya, maka tidak mampu berpuasa dan terpaksa membuka, wajib menunaikan kafarah baginya. Kafarah baginya kena buat, iaitu dengan memberi makan kepada fakir miskin secupak makanan asasi negeri berkenaan bagi setiap hari dia tidak berpuasa. Jadi kalau 30 hari 30 cupak. Kalau 30 cupak berapa gantang? 4 cupak 1 gantang. 30 bagi 4 dapat berapa? Lebih tak apa, jangan kurang. Kan orang dulu kira 4 cupak 1 gantang. 1 gantang berapa kg? Pandai nak kira. Tapi sekarang cukup mudah pengiraan dia. Tuan-tuan kalau kata Selangor, tuan-tuan boleh pergi dekat Majlis Agama Islam kan. Dia ada web dia ni untuk bayar kafarah, dia suruh type berapa hari. Dia dah ada calculation berapa kiraan
apa beras tu. Berapa kilo dia ada dah calculation. Senang je, refill je kat situ berapa hari. Cuma nak bayar pun tak nak bayar je kat dia. Itu je. Bayar senang kat pusat zakat juga. Selesaikan di situ. Sekarang nak bayar cukup mudah. Apa sistem nak bayar yang payah sekarang ni? Bayar semua senang. Semua senang. Cuma nak dengan tak nak. Nak derma kat masjid pun senang. Mana dah pakai tabung zaman sekarang? Letak QR je. Betul? Tabung betul jalan. Tapi tabung tu atas tu ada QR. Sebab orang cashless mana ada orang buat duit dah. Tek, dah settle. Kan? Ada masjid bijak, dia letak QR tu memang lock RM10. Tak RM10. Ikut dia lah nak buat. Kalau kat masjid saya tu, saya bagi pandangan, saya kata macam ni lah. Kita tengok kawasan ni, kita tahu ni lokasi bukan kampung. Jadi RM1 lekeh sangat, malu ya? Saya kata bukan standard dia. Letaklah RM5 kurang-kurangnya. Kita letak RM5, letak RM10, letak RM50. Kalau dia nak RM50, buat 2 kali, dapat 100. Kalau RM1 10 kali, renyah. Letak 3. Ni hak RM10, ni RM50, ni hak RM5. Jadi dah mudah dah. Begitu juga tuan-tuan nak buat pembayaran. Cuma nak bayar ke tak nak bayar, tu je yang menjadi persoalan di zaman sekarang. An ata annahu sami'a Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yaqra'u 'ala allazi yatawaqqunahu fidyatun ta'amu miskin. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma laysat bimansukhah فمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبير لا يستطيعان الصوم فليطعمان مكان كل يوم مسكينا. Apa dia mendengar daripada Ibn Abbas. Ibn Abbas ni siapa? Sahabat Nabi yang dia ini terkenal di dalam penghuraian kefakihan di dalam memberi maksud interpretasi Al-Quran. Saya banyak pernah bercerita. Satu ketika mana mak dia buat tawaf. Ketika itu belum lagi berlaku hijrah yang kedua. Belum lagi. Baru hijrah yang pertama. Ya? Hijrah yang pertama di Habsyah. Yang jumlah dia lebih kurang dekat-dekat 100 orang. 83 orang lelaki dan berapa puluh orang perempuan je, tak ramai. Hijrah yang kedua yang ramai. Ya? Jadi ketika mana ibu dia nama Fudail. Fudail ni tawaf dekat Kaabah. Nabi tengok, Nabi kata, kamu mengandung. Ni ceritanya orang mengandung tak perasan lagi. Yang jenis dah lekat. Kadang-kadang jadi juga kat kita. Walaupun zaman moden ni, kadang tok lelaki dia tak tahu bini dia mengandung. Kadang bini dia pun tak tahu kata dia tu mengandung. Saudara-saudara perasan, siapa tak datang bulan dah sebulan lebih ni. Cek positif. Bukan COVID, mengandung. Kan? Jadi zaman dulu pula mana ada apa yang mana dia panggil apa? Pregnancy test tu. Pregnancy mana ada lagi hak tu. Kan? Zaman kita dulu pun rasa tak, nampak naik sikit perut, nampak bom-bom tu barulah pergi cek. Tu pun orang dulu begitu. Yang ni memang tak ada lagi benda tu. Bila dia tawaf, Nabi tahu. Bukanlah Nabi tengok perut dia. Dia dikhabarkan oleh Jibril. Kata Fudail dia mengandung. Nabi kata anak ni, Nabi kata kamu mengandung. Dia kata mana orang boleh mengandung. Ni zaman teruk ni. Zaman diboykot. 3 tahun orang Islam kena boykot di Mekah. Makanan tak ada. Orang nak jual pada orang Islam tak boleh. Orang Islam kalau boleh beli dengan orang Islam saja, kena boykot orang Islam. Dia kata takkan time-time macam ni nak mengandung. Nabi kata kamu mengandung. Ya, memang mengandung. Tuk mengandung. Lepas tu Nabi kata anak ni lahir bagi aku, untuk aku tahnik. Maka lahir anak tu Ibn Abbas. Bila lahir saja Nabi tahnik anak ni, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil.
Nabi doa ni. Sebab tu kita cucu-cucu ada cucu, ada anak lagi ke? Boleh lah, tak ada masalah. Dapat anak kecil, cucu ke apa ke, tahnik anak tu. Tahnik jangan tunggu hari ke-7. Contoh jangan silap, yang hari ke-7 tu menamakan anak, mencukurkan rambutnya, dan sunat buat akikah. Itu benda sunat. Nak buat akikah selepas tu pun tak apa. Namun disunatkan hari ke-7. Tahnik bukan hari ke-7. Tahnik tu lahir-lahir, belum dia mamah susu mak dia, tahnik selalu. Tu nak kena faham tahnik tu. Ni duk tunggu hari ke-7. Budak tu dah terkedarah susu berapa galen lah. Ya? Tahnik tu buat dulu. Memang disunatkan, carilah orang-orang alim. Mudah-mudahan keberkahan yang ada pada alim tu dapat pada anak tu. Tapi terbaiknya tok-tok lah. Jangan cari hak tok yang tak cerut, nanya ke cucu. Ya? Bapak dia pun boleh afdal buat kat anak dia sendiri. Jadi tahnik. Maka bila Nabi tahnik Abdullah bin Abbas, kesan daripada tahnik itu, Ibn Abbas ni antara yang faqih di sisi dia muda. Bayangkanlah, dia di kalangan lahir budak-budak, di kalangan remaja dia sudah alim dalam Al-Quran. Contoh sirah dia sedikit. Ketika mana nak berlaku Fathul Makkah, Nabi SAW berpesan, bagi pesan kepada Umar, kita nak pergi ni, Nabi kata, antara benda besar boleh berlaku ni, Fathul Makkah. Nabi kata, memang kita nak pergi buat haji, barangkali boleh terjadi macam nak jadi perang, tapi bukan nak pergi berperang, nak pergi buat haji setelah mana selesai perjanjian Hudaibiyah kedua pada tahun ke-6 Hijrah. Jadi bila Nabi nak pergi, Nabi pesan kepada Umar, pesan kepada sahabat lain, jangan bawa yang uzur, jangan bawa kanak-kanak, jangan bawa kaum wanita, sikit-sikit tak apa yang boleh membantu. Takut jadi peperangan. Umar dia memang jujur, dia beritahu semua sahabat. Cuma Umar ni dia bawa seorang budak, Ibn Abbas ni, dia bawa juga. Sebab dia tengok Abbas ni antara yang matang, dia bawa. Bila bawa ketika Ma'bid di Muzdalifah. Bila Ma'bid di Muzdalifah, mana tak jadi perang, mana Fathul Makkah berjaya. Bila Ma'bid di Muzdalifah, turun ayat An-Nas. Ya. Sebab tu surah An-Nas tu bukan An-Nas, An-Nas, iza jaa nasrullahi wal fath. Kan turun ayat tu. Ketika Fathul Makkah tu, iza jaa nasrullahi wal fath. Bila melihat orang berbondong-bondong masuk Islam, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuk ramai, semua pakat masuk. Yang Arab Badui ke yang mana dulu tak pernah sokong Islam, yang duduk di persekitaran Mekah tu, yang duduk dalam Mekah, semua declare masuk Islam. Abu Sufyan lari, panglima-panglima kufar ketika tu semua lari, tinggalkan Mekah. Maka ditanya di kalangan sahabat, apa keadaan ni? Ya? Abdullah, sahabat Nabi antaranya ialah Amru bin Al-As. Amru bin Al-As ni dia duduk nampak macam, pada pandangan dia ketika itu, Ibn Abbas ni macam budak-budak lah. Macam ni lah kita. Kalau bulan Ramadan, kan kadang-kadang masjid, bukan masjid ni kot, masjid lain, dia panggil budak-budak tahfiz jadi imam tarawih. Walaupun budak ni boleh baca berjuzuk-juzuk, tapi dia still budak, betul tak? Alah, budak je tu. Part timer kat belakang kadang backing juga, kan? Marah kat budak tu, walaupun dia tahu budak tu jadi imam. Maknanya respect tak berapa sangat, walaupun dia tahu budak tu boleh baca berjuzuk-juzuk daripada dia. Apa dia? Budak tahfiz je. Bukan ada apa-apa lagi kelebihan kat budak tu, budak. Begitu juga di sisi Ibn Abbas, nampak budak lagi. Bila tanya di kalangan sahabat yang duduk sekeliling, semua kata Islam telah menang, Allah telah berikan kemenangan kepada Islam dan sebagainya. Bila sampai dekat Ibn Abbas mentafsirkan surah An-Nas tu berbeza daripada pandangan semua sahabat. Semua sahabat cerita Islam menang, gitu, gini, kuat, dah kuat.
Ya, Allah dah redha dengan Islam dan sebagainya. Tiba-tiba sampai Ibn Abbas kata, ayat ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sudah tidak lama dengan kita. Mission Nabi Muhammad, tugas Nabi Muhammad completed, dah selesai. Dan Nabi tidak akan bersama dengan kita. Hayat Nabi dah hampir nak habis. Sahabat tengah. Nak kata salah tak berani, nak kata tak betul pun tak berani. Dia kata, kamu lihat ayat ini. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Perkataan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ketika itu Nabi SAW tidak lagi memberikan hukum. Tak ada dah bagi hukum. Hukum dah lengkap. Quran dah habis turun. Itulah antara surah An-Nas ini, antara ayat dan surah yang terakhir yang diturunkan ketika hayat penghujung Nabi SAW. Nabi tidak lagi mengeluarkan fatwa ke hukum-hukum hakam, melainkan Nabi fasabbih, Nabi bertasbih dan Nabi beristighfar. Nabi bertasbih, Nabi istighfar. Sahabat tengok, memang itulah keadaan Nabi. Innahu kana tawwabah. Maka itulah Nabi buat. Maka sahabat semua dah rasa sebab dan takut kerana junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berpisah dengan mereka. Ni hebat Ibn Abbas ni. Ya? Sebab itu kita jangan heran, ada orang muda yang alim, ada juga orang yang tua alim. Alim ini boleh terjadi kepada mana-mana pihak. Ada orang muda dan ada orang tua. Ya, janganlah kita melihat siapa dia, kita kena melihat ilmu dia. Ya, itu yang terjadi ke atas Ibn Abbas. Baru masuk cerita ni. An Atha annahu sami'a Ibn Abbas radhiyallahu an. Daripada Atha, dia mendengar Ibn Abbas radhiyallahu an membaca ayat yang bermaksud yutawafunahu fidyatu ta'amu miskin, dan wajiblah atas orang yang tidak berdaya berpuasa, orang tak mampu nak puasa tu, kerana tua dan sebagainya, sakit, ada halangan-halangan yang tak boleh nak puasa, dia kena apa? Fidyatu ta'amu miskin, membayar fidyah, iaitu memberi makan kepada orang miskin. Bila dia orang dengar pengriwayatan ini datangnya pada Ibn Abbas, sudah pasti benda ini tepat. Ya, tepat. Sebab itu kalau tuan-tuan baca kitab-kitab tafsir, semuanya pengriwayatan ataupun penjelasan ayat itu datang pada sahabat Nabi. Salah seorang yang terulungnya adalah Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jasa Ibn Abbas ni banyak. Ibn Abbas berkata, ayat tersebut tidak mansuh. Tidak mansuh maksudnya tidak terkeluar, tidak terbuang. Ia bermaksud orang tua lelaki dan perempuan yang tidak mampu berpuasa hendaklah memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari dia tidak berpuasa. Maka Nabi jelas dengan lebih terperinci, setiap secupak bagi setiap hari. Ta'amu miskin dia kata 60. Baik. Kafarah kerana berbuka bagi perempuan yang hamil dan menyusukan anak. Yang ni bagi orang perempuan yang mengandung, yang dia khawatiri mendatangkan mudarat. Dia akan jelas kat sini. Perempuan hamil yang berbuka puasa kerana bimbang akan keguguran, maknanya dia takut dengan baby dia terjadi apa-apa. Ya. Dan perempuan yang menyusukan anak berbuka puasa kerana bimbang akan susu badannya berkurangan dan menjejaskan kesihatan anaknya. Jika puasa mereka wajib, maka jika berpuasa mereka wajib mengqadakkan puasa menunaikan kafarah, iaitu dengan memberi makan asasi negeri berkenaan kepada orang fakir secupak bagi setiap hari yang dia tidak berpuasa. Ya. Jadi di sini dia kata orang perempuan yang mengkhawatiri kesihatan kurangnya susu dia ataupun berlaku keguguran, maknanya dia takut anak tadi terefek kesat, maka dia kenalah mengqadakkan puasa dan menunaikan kafarah. Bagaimanapun jika mereka tidak berpuasa kerana bimbang akan keselamatan diri. Yang tadi kerana baby, yang ni kerana diri, ya, kerana diri sendiri. Bimbang akan keselamatan, ataupun tidak, mereka wajib mengqadakkan puasanya sahaja tanpa kifarah. Ya.
Jadi orang yang begini dia sekadar untuk mengqadakkan puasa sahaja. Gitu. Ya. Jadi kena clear dua benda ni. Satu kerana diri dia, satu lagi kerana baby. Kafarah kerana kesalahan dilakukan ketika mengerjakan ibadat haji. Yang ni ibadat haji pula. Ada satu benda yang bayarlah kafarah macam mana, haji tetap tak sah. Apa? Kalau dia tak buat. Wukuf di Arafah ni, tak wukuf tak ada makna haji tu. Kau bayarlah berdam-dam sekalipun, tak ada maknanya. Sebab tu tuan-tuan perasan, bila wukuf ni, orang duduk dekat ward pun, ambulans bawa. Walaupun duduk dalam ambulans, masuk air ke, masuk oksigen ke, dia mau parking di dalam kawasan tu, kan? Duduk kawasan wukuf tu, dia akan berwukuf. Walaupun seketika. Baliklah. Sebab itulah Nabi sebut, Al-Hajjul Arafat. Nabi sebut. Ya? Kena wukuf di Arafah. Wukuf ni lah benda asas. Dia wajib rukun. Wajib rukun. Benda yang mesti buat dalam haji. Tak ada benda ni habis semua. Yang lain tu boleh bayar dam. Yang ni kau dam-dam lah, memang tak dam. Tak jadi. Ya? Ni kafarah yang boleh diselesaikan. Dia kata ibadat haji, dam yang wajib atau sesuatu yang menggantikannya, ia terbahagi kepada 5 bahagian. Panjang. Dam tertib dan takdir. Ini tuan-tuan yang dapat pergi haji, selalunya tabung haji suruh kursus. Maknanya ada bunga-bunga boleh dapat lah. Kan? Kalau dia beritahu, cik ambil kursus haji ya tahun ni, nampak gayanya ada peluang. Jangan lepaskan peluang. Ya? Kawan saya beritahu, dia kata kalau buat apa? Buat bukan kursus. Dia mohon untuk percepatkan, automatik kena T20 Betul? Siapa yang mohon untuk percepatkan ataupun buat permohonan, automatik T20. Mahal lah. Dia ada B14, ada T20. T20 tu tak silap saya 30 apa? 30. Kalau muasasah biasa ni dalam berapa belas tak? Siapa yang dapat muasasah tu lega lah. Tapi mohon je, kita buat rayuan, automatik dia letak T20. Maknanya dia kata mampu sangat ni. Tak apalah tuan-tuan, duit banyak buat apa? Nanti dah mati nyesal. Kenapa lah, duit tinggal dekat orang lain. Buat haji Okay. Dam ini wajib kerana meninggalkan satu daripada perkara wajib haji. Contohnya berihram di miqat, melontar jamrah dan lain-lain. Yang tu kena. Seorang yang meninggalkan satu daripada perkara wajib haji, ya, menyembelih seekor kambing yang sesuai dijadikan korban, ataupun 1/7 lembu, mana satu bahagian lah, atau unta. Jika tidak kedapatan binatang tersebut, dia wajib berpuasa 10 hari, iaitu 3 hari semasa haji dan 7 hari setelah balik di pangkuan keluarga. Ada dah buat gitu. Selalunya dia orang selesaikan di sana. Ya. Kalau dah balik sini, wassalamualaikum. Ya. Jadi selalunya di peringkat Malaysia ni pengurusan hajinya alhamdulillah. Dia ajar kita tertib. Dia tak macam negara lain, dia lepas macam tu je. Nak pergi-pergilah, buatlah apa nak jadi-jadilah. Tak, dalam kita punya negara ni sistem dia alhamdulillah. Dia ajar A sampai Z. Cuma nak buat ke tidak, nak menakal ke tidak, itu je. Ya. Sebab tu kita tengok kadang-kadang orang yang bersungguh-sungguh, dia tahu dia nak cari duit susah. Bila dia buat haji tu, dia bersemangat, sihat walafiat. Dia balik, lepas tu dia uzur. Ya. Sebab tu penerbangan orang balik umrah pun kongkang bunyi dalam tu. Di Mekah tak sakit, balik tu, balik cedera lah. Ramai 2 minggu 3 minggu batuk. Tak apa, kerana itulah pengorbanan yang Allah kira, yang Allah tengok. Ya. Kita batuk-batuk tu pun dapat pahala. Ya. Jangan risau dapat batuk, tu biasa. Termasuk dalam bahagian ini ialah dam tamatta, dan dam terlepas wukuf di Arafah, ya. Setelah bertahlul umrah. Baik. Berdasarkan firman Allah Taala, "Faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj
famastaysara minal hadi faman lam yajid fa siyamu salasati ayyaminal hadi wa sab'atin idza raja'tum. Ni jelas clear yang cerita kena puasa 3 hari ketika musim haji dan 7 hari ketika mana idza raja'tum, ketika kamu balik. Tamattu' adalah dengan ihram mengerjakan umrah dalam bulan haji setelah selesai dan bertahlul ihram pada mengerjakan haji di Mekah. Ni tak ada masalah bagi mereka yang nak buat haji dan umrah. Benda ni telah difahamkan. Kita belajar kat sini memang tak clear. Memang bukan ingat pun. Selalunya kadang-kadang yang nak pergi haji tu, nak pergi ni, saya pun tak tahu dia kursus dia baca apa. Dia nak pergi, dia telefon. Saya kata, nak pergi mana ni? Saya tanya dia. Saya nak pergi haji ni. Dia perjalanan ni nak pergi. Ya, nak pergi bersiap, berkumpul. Dia tabung haji suruh ni. Banyak benda yang dia tak tahu. Saya kata macam ni lah. Cakap dengan telefon ni bukan haji faham pun. Cari pegawai. Ya, cari pegawai. Tak pernah pegawai kata, Pak Haji ni kursus bongok ke apa ke? Tak ada, tak pernah kata gitu. Pak Haji, dia takkan kutuk. Jangan risau. Dia akan susun kita. Dia akan bimbing kita. Cuma bukalah hati, jangan ego. Kadang-kadang baca sikit, tanya sikit, tunjuk pandai. Ya? Jangan main-main dengan benda-benda beribadat, ikut betul-betul, ya. Ustaz tu kata boleh, ustaz ni kata tak boleh, ikut yang diberi panduan. Ya? Senang. Bukan saya kata ustaz tu salah. Bila kita dipimpin, ikutlah pimpinan tu. Insya-Allah tepat. Tamu haji ni dah lama dah dia buat urusan tu. Ya, dia ada pegawai-pegawai yang mahir. Soalan tu semua duduk lepuk atas dia. Sebab tiap-tiap tahun itulah soalan yang sama datang. Ya? Isu miqat, isu ihram, isu gugur rambut, isu kena dam, isu pergi masuk bilik berkat, semua ada. Ya? Hari tu kawan saya bagi tahu ketika dia buat haji, ada seorang orang tu dah berumur dah. Dia duduk tanya kawan saya ni. Kawan saya ni mengajar kat sana tentang haji apa semua. Dia kata, ustaz saya nak tahu, bilik berkat ni mengaji kitab apa ustaz? Dia pegang kepala. Aku susah nak cakap dengan Pak Haji ni belajar kitab apa. Dia kata tak ada kitab apa pun Pak Haji. Dia tak nak cerita lah. Ya? Pak Haji ni kreatif dia pergi tanya betul. Tanya-tanya memang Pak Haji tu jadi fakih tentang bilik tu. Tak balik 2-3 hari. Bahaya. Ya? Jadi tak apa, tak payah tahulah bilik tu pun tak apa. Ayat tersebut yang cerita tentang dam tadi, yang cerita orang yang kena puasa, dia datang daripada surah Baqarah ayat 196. Firmanullah Ta'ala dalam surah Baqarah tadi, yang manusia yang kita kena tadi, wala tuhliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahallah, dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahallul sebelum binatang dam tu di sembelih. Jadi sebelum sembelih pastikan, ya, kita jangan tahlul lagi kepala. Tahlul ni cukur lah. Itulah antara pahala yang besar ketika mana bertahlul. Kalau tuan-tuan bernazar, itu kan kita cerita bab nazar. Kalau nazar ni kita pergi botak kepala, agak-agak dapat pahala tak? Sebab tu nazar ni dia kena kaitkan dengan benda yang datangkan pahala. Nazar nak bagi makan, nazar nak bagi makan orang, nazar nak berpuasa, ya, nazar nak pergi umrah. Tu semua benda-benda sunat. Tapi nazar botak kepala tak dapat apa, dapat botak lah. Ya. Jadi kalau kita yang jenis nak bernazar ni, bernazarlah dengan benda yang mendatangkan pahala dan benda itu bersifat sunat. Senang je, tak payah nazar duk nak seksa diri. Puasa 3 bulan berturut-turut tak payah. Nazarlah bagi makan orang masjid. Senang. Sebab jika nazar tu tak terlaksana, kita berdosa. Kena kafarah. Jadi ingat, kena tanya iman, kena waraskan akal ketika kita nak bernazar, kerana dia ada hubung kait janji dengan Allah Ta'ala, di mana asalnya benda itu bukan wajib, tetapi bila bernazar kita telah mengangkat sesuatu benda yang tidak wajib diwajibkan ke atas diri kita. Ya?
Macam orang bernazar nak sembelih kambing 2 ekor. Kan? Kambing tu dia boleh makan tak? Dia tak boleh makan. Dia tak boleh makan. Dia kena makan dia lain. Boleh makan kambing lain, bukan kambing yang disembelih, yang dinazarkan tadi. Tapi orang yang membeli tu dah balik kat dia. Ha? Tak. Tu bukan cerita dia. Tu bukan hukum dia. Hukum dia bagi orang bernazar. Bukan orang menyembelih, penyembelih je lah. Tu tak betul. Tak betul. Dia bernazar dia dengan Allah Ta'ala, bukan dengan penyembelih. Dia kata dia nak sembelih, maksudnya bukanlah semestinya dia sembelih. Dia korbankan 2 ekor haiwan yang mengalirkan darahnya. Tak kira lah algojonya siapa. Tapi daging tu dia tak boleh sebab dia dah niat daging tadi. Akikah apa masalahnya pula? Siapa tak boleh makan? Boleh. Tak ada masalah. Sahibul akikah boleh makan. Kenapa dia tak boleh makan? Cek balik kat mana tu? Macam fidyah tadi kata patut bagi makan orang miskin. Tapi kalau kita bayar dekat pejabat agama, tak adalah dapat orang miskin makan. Begini. Ni kaedah dia. Bila kita bagi kepada Majlis Agama Islam telah diberi autoriti, kuasa, dan dia ada senarai fakir miskin, dan dia ada program bulanan hantar beras ke orang miskin. Itulah bendanya. Kan asnaf yang dia bagi tiap-tiap bulan. Itulah bendanya. Itu program dia orang. Kalau tuan-tuan panggil orang pusat zakat LJS kan, dia boleh bagi penerangan, cerita kat mana dia mengalirkan duit orang bayar fidyah kat dia. Apa projek yang dia orang buat, lengkap semuanya. Bila saya tanya kawan-kawan saya di LJS, memang program bagaimana perjalanan harta-harta wang fidyah ni cukup berkesan dia buat. Tapi ramai lah, memang ramai. Sebab kedudukan Selangor ni, dia banyak miskin bandar. Miskin bandar ramai. Kalau tuan-tuan tengok dekat Pangsapuri kan, Pangsapuri rumah flat tu, subhanallah, tu banyak. 3,000 duduk dalam bandar, tuan-tuan boleh buat apa? Duduk di kampung mewah. Betul tak? 3,000 duduk di kampung mewah. Tapi duduk di kampung pun sekarang goyang tahu. Dengan anak sekolah lagi, kos-kos lagi. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح
salli ala Muhammad wa ala alihi. Kita sambung sikit je lagi. Dan tadi kita dia ada menceritakan tentang kafarah apabila meninggalkan 5 rukun yang dikenakan kepada rukun haji. Dan yang kedua, part yang kedua, iaitu kafarah yang ketiga, kafarah yang berkaitan dengan melanggar sumpah. Tadi kita ingat balik kafarah apabila meninggalkan puasa. Yang kedua, kafarah yang meninggalkan rukun haji. Yang ketiga, kafarah melanggar sumpah. Nah, yang tu duduk dalam puasa. Yang kita dah bincang bulan yang itu, yang mana dia membatalkan puasa kerana nak berjima'. Jadi kat situ berlaku hukum, adakah dia berjima' batal puasa dia kerana berjima' atau macam mana. Jadi ada yang pandai ambil teknikal hukum, dia cerdik sangat. Dia kata tak apa, kalau gitu batalkan puasa dengan minum. Dah batal puasa, bolehlah berjima'. Tapi dia tak tahu niat dia membatalkan puasa tu kerana nak berjima'. Dia tetap termasuk kepada orang yang batal puasa kerana berjima'. Jangan salah faham kat situ. Kerana dia nak menghelah hukum. Dia panggil helah lah tu. Helah hukum lah kononnya. Jadi dia tak nak kena kafarah sebab berjima' di bulan Ramadan siang hari. Malam tak ada masalah. Tapi dia kata kalau gitu dia hanya berdosa kerana batalkan puasa kerana tak berpuasa. Jadi dia tak puasa hari tu. Dia makan pisang 3 biji. Tu dia pun berjima'. Jadi dia kata dia hanya gantikan puasa je lah sebab dia tak berpuasa. Kerana dia membatalkan puasa tadi sebab niatnya nak berjima', termasuklah kepada orang yang membatalkan puasa kerana berjima'. Dia guna helah. Banyak guna helah ni. Menyelat. Ada beberapa pandangan fuqaha menerima benda ni. Namun di sisi Syafi'i tak lah. Walaupun terima tak terima tu ijtihad dia. Tetapi benda tu jelas bahawa dia seolah-olah nak helah hukum. Tak boleh begitu. Mana boleh membatalkan puasa dengan sengaja. Dosa kecil ke dosa besar? Dosa besar. Jangan main. Dia panggil al-ma'siyah, dosa besar. Ingat benda kecil ke apa? Dengan orang yang orang yang melakukan berjima', batal puasanya kerana berjima', dia berdosa. Batal puasa kerana berjima' ni kena kafarah 2 sekali. Berdosa, tetap berdosa. Bagi orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, dah sengaja, lepas tu berjima' pula di bulan Ramadan siang hari, berganda. Dia main hukum pula kat situ. Walaupun ada beberapa segelintir fuqaha menyatakan persetujuan, dia kata boleh. Sebenarnya majoriti tak bersetuju dengan pendapat tu. Orang kita pantang dengar kata boleh tu, mula nak mencuba. Jangan kira barang mau harimau ni jangan banyak lah. Dia banyak. Dia jangan kata orang muda, dia lain macam ni. Benda ni diikut dan je. Baik, mudah-mudahan insya-Allah yang akan datang kita akan masuk kafarah tidak menunaikan nazar. Orang dia bernazar, dia tak buat. Jadi kita akan bincang pada yang akan datang. Wallahu taala a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lil imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina, Allahumma zakkirna minhu ma jahilna.
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا حجة يا رب العالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا متقبلا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. ومن أصابك من حسنة فمن الله ومن أصابك من سيئة فمن نفسه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman tuan-tuan semua,